Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersiaran bersama dengan saya Muhammad Asnari Taim dalam Sembang Santai Biar Panas Jangan Memanas. Baik, jangan lupa untuk terus menyokong channel YouTube kami SMS Production dengan menekan butang like dan subscribe serta butang loceng untuk menghidupkan notifikasi video kami. Dan jangan lupa untuk mendapatkan maklumat terkini kami, follow Facebook page kami Persatuan Gabungan Penggiat Seni Muda Sabah dan akaun Instagram kami PGP SMS. Jom kita kenali tetamu jemputan kita malam ini. Saya persilakan Cikgu Mas Lia Musa daripada Sekolah Rendah Kebangsaan St. Agnes Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Dan seterusnya saya persilakan kepada anda tetamu kita yang kedua, Cikgu Rohani Minor yang merupakan Guru Sekolah Menengah Ranau, Sabah. Dan Cikgu Mas Lia, apa kabar? Kabar bagus, sangat semakin gemuk. Itu juga yang di-mention. Lah, kita santai-santai kan gini-gini jalan hari sepanjang PKP ini. Alhamdulillah, tidak apalah walaupun macam begitu-gitu juga tapi tetap sehat kan, alhamdulillah macam begitu. Lebih sehat. Kira macam ustazah pula kan aku jadi begitu bercakap. Tidak ngam sama rambutmu Nari. Aduh. Okey, Cikgu Rohani apa kabar Cikgu? Kabar baik, alhamdulillah, baik juga nih Nari. Lama kita tidak ketemu kan? Oh, macam Cikgu Rohani jakonan kita lama tidak ketemu. Cikgu Mas Lia pun lama tidak jumpa. Okey, untuk Cikgu Mas Lia dengan Cikgu Rohani, hari ini dalam episod kali ini, okey, sebelum kita mula kepada kita punya topik yang akan kita bincangkan, so saya mau maklumkan sedia supaya Cikgu Mas Lia dengan Cikgu Rohani bersedia. Dalam WhatsApp saya tidak ada maklumkan ya. Dalam kita punya sesi sembang santai ini kita ada slot permainan. Okey, kita ada slot permainan. Okey, jadi saya harap Cikgu Rohani dengan Cikgu Mas Lia bersedia dengan permainan yang bakal kami tunjukkan kepada anda berdua. Macam dah acin itu. Iyalah, sebab nanti kalau saya bagi tahu ada slot permainan, kena siasat saya kan apa permainannya. Kan mesti digali sampai saya jawab. Okey, insyaAllah. Tapi permainannya sangat-sangat senang. Alah, Cikgu Mas Lia dengan Cikgu Rohani kan memang pakar permainan. Permainan apa? Oh, permainannya lebih kepada memandangkan Cikgu Rohani dengan Cikgu Mas Lia kan memang guru seni yang lama. Jadi kita punya permainan tu lebih kepada seni lah. Ya, permainan kita tu banyak lebih kepada seni. Baik, untuk episod kali ini, topik yang akan kita bincangkan adalah impak dan cabaran tarian sebagai aktiviti co-curriculum di peringkat sekolah rendah dan menengah. Ya. So, kita akan membincangkan berkenaan dengan isunya impak dan cabaran. Okey, impak dan cabaran tarian sebagai aktiviti co-curriculum. Jadi saya mulakan dengan soalan pertama, mungkin saya dahulukan dengan Cikgu Mas Lia. Berdasarkan daripada topik yang kita bincangkan pada malam ini, menurut pandangan daripada Cikgu Mas Lia sendiri, adakah aktiviti tarian itu, kalau sebelum ini untuk sekolah biasa yang bukan sekolah seni, tarian itu merupakan aktiviti co-curriculum. Betul? Jadi kalau macam aktiviti tarian itu kita angkat sebagai satu subjek kurikulum, adakah itu wajar untuk peringkat sekolah yang biasa bukan sekolah seni atau bagaimana menurut pandangan Cikgu Mas Lia? Kalau saya lah, first thing first yang mau cakap, segala apa yang saya jawab di dalam kita punya sembang santai ini semuanya adalah berdasarkan saya punya pengalaman sendiri, pendapat saya sendiri, tidak mewakili siapa-siapalah. Jadi kalau ada tersalah jawabkah, apakah itu dari saya sendirilah. Pendapat saya sendiri saja. Okey. Boleh. Untuk soalan wajarkah diangkat menjadi salah satu subjek kurikulum, bagi saya, pendapat saya belum ada keperluan lagi lah. Saya tidak nampak itu satu keperluan untuk kita angkat dia sebagai satu subjek akademik kan maksudnya.
dalam waktu perdana tu bagi saya tidak ada keperluan lagi, sebab bagi saya untuk kita macam tarian ini sendiri, kita mau apa kita mau daripada budak-budak tu. Pertama kalinya saya rasa apa yang kita perlu adalah budak-budak tu tahu seni warisan kita sendiri bahkan, tapi betul. yang setahu saya lah tentang tarian-tarian ni adalah sedikit sudah diintegratekan dalam, kalau tidak silap, dalam subjek pendidikan seni dan visual kah ataupun pendidikan sivik kah, mungkin sudah ada. Jadi bagi saya biarlah dia di dalam aktiviti co-curriculum itu sudah mencukupi. Begitu. Faham. Bagaimana pula dengan pandangan Cikgu Rohani untuk di peringkat sekolah menengah pula? Okey, saya dengan pendapat saya sama dengan Cikgu Masnia. Sebenarnya belum ada keperluan. Dia cakap begini, saya setuju dengan Cikgu Masnia. Sebab bagi pandangan peribadi saya yang telah membawa sebagai guru kebudayaan di kita, kiranya belum satu keperluan seperti yang cakap tadi, belum satu keperluan lagi untuk kita bawa, sebabnya KPM telah pun beri ruang kan macam sekolah seni itu. Sekolah seni itu terbuka untuk siapa yang pelajar ingin belajar dalam seni, sama ada seni tarik kah, teater kah, PSV begitu kan. Jadi pada peringkat harus perdana macam kami di sekolah menengah, kiranya co-curriculum yang ada di sekolah tu cukuplah. Cukup. Ada beberapa lah perlu ditekankan atau perlu diperbaiki lah mungkin, sebab sebagai guru kebudayaan ni, kita ni kan banyak keperluan lah sebenarnya. Banyak yang kita perlu untuk membawa ni pelajaran yang sangat-sangat berminat ni. Cuma begini, pelajar ni dia tidak ikut tidak ikut interview untuk ke sekolah seni. Orang berminat tetapi tidak ikut interview ataupun ujian-ujian yang untuk masuk ke sekolah seni. Jadi mereka boleh ikut di co-curriculum yang telah ada sedia di sekolah. Jadi belum ada keperluan. Ya, belum ada keperluan. Jadi, mungkin lepas ini kita boleh bincangkan lagi kan, ada lagi yang perlu kita bincang, macam bagaimanakah kita menarik anak-anak itu untuk kita sebagai pejuang kepada ini warisan supaya tidak pupus, Pak. Ini generasi anak-anak yang sekarang nih sebagai tenaga pengajar yang sebenarnya bukannya 100% mengajar seni, yang kita pun perlukan bantuan daripada yang macam orang pihak luar, dari pihak luar. Okey, begitulah pendapat saya yang sama dengan Cikgu Masnia juga kan, Cikgu Mas? Ya Kak. Baik, itu sebagai pembuka kepada kita punya episod kali ini dalam Sembang Santai ya. Kalau macam tadi kita dengar daripada Cikgu Maslia, daripada Cikgu Rohani, daripada ulasan yang diberikan itu pun kita memang tahu bahawa Cikgu Maslia dengan Cikgu Rohani ini merupakan seorang guru penasihat seni yang memang sudah cukup lama berkecimpung dalam bidang seni ini ya. Jadi bila kita cakap bila kita lihat daripada pengalaman itu kan, kita lihat daripada pengalaman Cikgu Maslia dengan Cikgu Rohani. Dalam topik kita membincangkan berkenaan dengan impak dan cabaran.
Okey. Jadi saya tertarik bila kita katakan impak. Okey, bila kita katakan impak, mungkin Cikgu Maslia boleh kongsikan kepada kita untuk yang sekolah rendah yang SRK St. Agnes Cikgu Maslia sendiri. Apakah impak ataupun kelebihan yang kita nampak dalam melaksanakan aktiviti tari itu sebagai aktiviti co-curriculum di sekolah? Mungkin Cikgu Maslia boleh kongsikan dengan kita. Kalau sepanjang pengalaman saya lah kan, saya tengok dari sekolah itu dari tiada klub lah, klub tarian sampai ke peringkat yang sekarang kita bawa tarian tu ke peringkat antarabangsa, saya boleh cakap impak dia sangat banyak. Selain daripada kepada murid itu sendiri, kita tahulah impak kepada murid tu macam mana, impak kepada sekolah sebenarnya pun sangat banyak. Contohnya kita boleh bawa nama sekolah tu sendiri ke peringkat yang lagi tinggi lah. Kalau dulu orang tidak kenal St. Agnes ni dari peringkat dalam bidang tarian tu, sekolah mungkin tidak pernah atau ada, tapi bahagian peringkat biasa-biasa saja. Tapi sekarang saya tertanya-tanya tahu, pada tahun bila sekolah SRK kan? Ya, SRK. SRK St. Agnes itu berkecimpung di dalam bidang kesenian tari ini. Okay, saya masuk St. Agnes ni 2008. First posting saya 2008. Sebelum itu mungkin diorang pernah bawa, tapi saya tidak tahu sejauh mana. Saya tidak pernah dengar atau tidak pernah tahu, ataupun mungkin saya yang tidak mau tahu apakah, saya tidak tahulah. Salah saya. Tidak mau tahu. Bukan, sorry. Bukan. Cuma saya tidak pernah dengar lah. Sebab waktu itu pun mungkin belum berkecimpung kan. Jadi kita pun tidak tahu lah sekolah mana aktif, sekolah mana tidak. Betul. Jadi 2008 saya masuk ke St. Agnes, 2009 baru saya dibagi mandat untuk memegang tu klub tarian. So dari situlah St. Agnes mulailah dari pertandingan-pertandingan kecil, bawa sikit-sikit, bawa ke luar Sabah dulu, barulah kita bawa ke tinggi sikit, ke kebangsaan, ke antarabangsa. Peringkat lah maksudnya. Iya, yes. Oh, jadi maksudnya memang bermula daripada 2009 itulah yang SRK St. Agnes mengorak langkah di dalam bidang kesenian tari. Ya, di bawah saya lah yang setahu saya. Saya tidak tahu, mungkin dulu pernah, tapi saya tidak tahu. Yang dari bawah saya ya dari 2009 lah, lebih kurang begitu. Baiklah. Kita dalam episod kali ini, dalam episod kali ini kita dapat statement paling mahal ya. Kita dapat statement paling mungkin saya yang tidak mau ambil tawa begitu. Kita dapat statement mahal. Dalam beberapa episod sebelumnya, episod kali ini kita dapat statement paling mahal. Itu perlu di-highlight itu. Bukan mahal, Nari, sumbung. Hati saya. Maaf, bukan. Jadi kita berbalik kepada soalan kita tadi, Cikgu Maslia, berkenaan dengan impak tu. Selama berkecimpung tu bagaimana dari sudut impaknya? Positif, negatif? Oh, sangat positif. Positif. Budak-budak itu sendiri, murid-murid itu sendiri, mungkin dari diri dorang sendiri, mungkin betapa besarnya dorang punya perasaan tu membawa nama sekolah ke peringkat antarabangsa tu. Lepas tu nama sekolah pun ikut naik, nama guru besar pun ikut naik. Kita pun boleh memperkenalkan kita punya tarian-tarian di peringkat antarabangsa, macam itulah lebih kurang kelebihan. Ada banyak lagi lah dari segi aspek-aspek lain, tapi itu salah satunya lah. Begitu. Tapi kalau kita katakan dalam 100% itu impaknya memang 100% positif lah. 120%. Oh, 120%. Dapat lagi statement baru, 120%. Baiklah. Bagaimana pula dengan Cikgu Rohani? Yang kita tahu memang Cikgu Rohani daripada sekolah SMK Ranau Sabah. Kalau kita cakap di Sabah, SMK Ranau punya nama tu untuk sekolah menengah memang sekolah menengah yang gah dari dalam bidang seni tari. Ya. Jadi bagaimana dari sudut pandangan Cikgu Rohani, adakah keaktifan aktiviti tari dalam bidang co-curriculum itu memberi impak positif di sekolah Cikgu atau bagaimana? Sangat. Dia memberi impak yang sangat positif. Ini tegas nih, sangat. Okey, gini.
gini ya, Nari. Bunda masuk di SMK Ranau pada tahun 2009. Wah, Sebenarnya dia sama sudah juga dengan Cikgu Maslia 2009 di Senegnes. sebelum ni Bunda di SMK Kundasang. Aha. Okey, jadi masuk saja di SMK Ranau pada tahun 2009. Memang ada klub tarian, tapi sebenarnya klub itu nama dia lain tau. Di bawah drama kesusastraan dan drama. Sebab dalam pilihan yang ada kurikulum punya pilihan di komputer tu kan tidak masuk tarian. Tidak tahu hal itu yang saya hadapi dulu. Jadi masuk dulu di dalam klub drama dan sastra. Lepas tu barulah diwujudkan klub seni tari dan tarian singa. Ada seni tari dan tarian singa atau di SMK Ranau. Satu-satunya sekolah yang ada klub singa, dan dua-dua tu kan Bunda pegang kedua-dua tu klub tu di sekolah. Okey. Jadi begini. Permulaannya di semasa masuk di SMK Ranau tu memanglah ada tarian tapi tidak tahu konsep dia macam mana. Gitu. Jadi cuba-cuba masuk, permulaan sekali tu masuk pada tahun 2014, tapi sebelum tu pernah mengikuti penilaian Tugu Budaya. Tetapi tidak berjaya sebab masa tu sendiri-sendiri je yang jadi tenaga pengajar. Jadi konsep dia macam mana pun tidak tahu kan. Tetapi di sanalah bermulanya jumpa dengan Sufian Buang. Abang Pian. Dia nampakkan selalu macam mengikuti penilaian tidak masuk gitu kan. Jadi dia sarankan untuk dapatkan coach. Memandangkan anak-anak di SMK Ranau masa tu, pelajar-pelajar dia sangat semangat tinggi walaupun kami berada di pedalaman kan. Yang susah tiada studio lah guna dewan, guna mana-mana ruang lah yang ada untuk berlatih. Jadi nampak kesungguhan pelajar. Jadi dia usahakan dan berjumpa dengan orang-orang yang macam dorang Supian tu kan. Jadi dia yang sarankan. Dia cakap kenapa cikgu tidak ambil coach? Sebab dia tengok kan macam mana keadaan. Tahulah tidak tahu betul. Apa dia punya konsep apa semua pun lari. Jadi cubalah mencari orang masa tu. Jadi orang yang pertama jadi coach SMK Ranau adalah Wahyudi. Yudi. Wahyudi. Nama tu kena sebut dengan betul ya. Wahyudi. Gitu. Wahyudi dan juga Acap. Dari Kitamul. Jadi mereka berdua inilah yang telah membawa SMK Ranau mengikuti pertandingan demi pertandingan sehinggalah pada tahun 2014 tu berjaya mendapat anugerah perak masa tu. Pertandingan apa tu Bunda? Tugu Budaya. Tugu Budaya. Iya. Jadi dari sana sebenarnya impak dia, kalau cerita ni Nari macam tidak cukup ni masa kita kalau bercerita yang ni kan. Sangat-sangat sebenarnya positif dengan bantuan-bantuan orang-orang yang lebih tahu tentang seni ni kan. Jadi kita punya sebenarnya kerjasama bersama dengan orang-orang yang lagi tahu ni adalah sangat-sangat penting bagi dan amat berterima kasihlah kepada guru-guru macam kami ni yang sebenarnya tidak tahu, tidak hanya menjadi guru penasihat. Guru penasihat saja gitu.
Banyak sebenarnya kalau kita mau katakan tentang impak positif itu banyak sebenarnya. Baik dari sudut individu, baik dari sudut kita bersama, baik dari sudut pelajar. Oke, kalau kita mau katakan impak positif itu ya sebenarnya memang banyak. Apatah lagi bila Cikgu Maslia dengan Cikgu Rohani sendiri cakap, keseluruhannya mereka boleh katakan macam Cikgu Maslia tadi 120%. Okay, kalau macam Bunda tadi, Bunda cakap 100% impak positif ya. Kita nampak di sekolah itu apabila tarian sebagai aktiviti co-curriculum itu memang kita nampak impaknya positif. Jadi bila kita cakap tentang impak ya, saya mulakan dengan Bunda ya, Cikgu Mas. Boleh. Okey, saya balik kepada sebab saya tertarik dengan kata-kata Bunda tadi. Okey, di mana Bunda memulakan dengan bagaimana rasanya yang cabaran yang mereka hadapi pada awal mereka cuba aktifkan kumpulan kesenian di SMK Ranau. Ya Bunda ada sebut tadi kan tiada studio, lepas tu tidak ada tenaga pengajar untuk tari begitu kan. Jadi saya tertarik tahu untuk mengetahui daripada Bunda sendiri dalam Bunda mengaktifkan kumpulan kesenian tari dekat SMK Ranau tu kan, mungkin Bunda boleh kongsikan dengan kami semua apa cabaran yang dihadapi ketika itu. Sebenarnya untuk memulakan sesuatu dengan sumber yang sedikit sangat-sangat mencabar lah. Okey. Contoh, sebenarnya kalau di sekolah nih kami mendapat peruntukan kan. Peruntukan itu bukan untuk satu unit sahaja. Dia ada banyak unit. Jadi kena bahagi-bahagi. Jadi cara dia adalah kita di samping itu kita kena bijak mendapat dari sumber lain. Contoh dia sponsor. Betul. Sponsor, lepas itu tidak cukup dengan itu sebab kalau belanja busana, bayangkan busana dengan latihan pelajar, dengan makan minum pelajar, kebajikan pelajar kita kena jaga. Betul. Jadi wang ringgit sendiri janganlah cakap. Memang keluar. Kan, Mas? Betul, Kak. Jadi bukan kalau kita sudah meminati satu-satu benda itu dan kita ingin membantu pelajar yang sangat-sangat berminat tapi tidak mampu, itu kita kena berkorban dengan banyak lah. Berkorban. Lepas itu itulah Bunda cakap tadi, kita kena menjalinkan hubungan dengan baik dengan mana-mana pihak. Jadi dari sana mereka secara tidak langsung boleh menyumbangkan. Kemudian satu lagi cara dia membuat kerja amal. Pelajar buat penari itu buat kerja amal. Lepas tu dapat upah kira macam sagu hati itu kan, semua masuk dalam tabung. Itu tapi untuk saya tertanya-tanya tau Bunda. Bila macam yang pelajar buat kerja amal, tidak adakah pandangan-pandangan yang macam pandangan negatif kah? Apalah guru tu adakah budak pun disuruh buat kerja macam begitu? Oh tidak, begini, bukan dari rumah. Ini kan guru-guru yang di sekolah je tu nari. Macam pengetua, macam tu pengetua kan. Macam guru mana yang memerlukan perkhidmatan untuk membersihkan apakah begitu kawasan rumah kan. Jadi takkanlah kita minta sumbangan begitu saja tanpa memberi sesuatu kan. Jadi di sana sebenarnya kita mengajar pelajar kita, macam Bunda mengajar penari bahwa untuk mendapatkan sesuatu tu bukan jatuh dari langit. Macam kita sambut tinggal sambut lagi. Kita perlu buat sesuatu untuk mencapai. Sebenarnya di sana kita juga mengajar cara untuk menyelesaikan apa-apa masalah. Contoh dia kalau benda itu kita tidak dapat beli contoh dia aksesori. Jadi macam mana cara kita bukan yang macam cara mudah kita untuk mendapatkan. Sponsor macam tu. Jadi sebenarnya banyak tahu yang pelajar belajar di dalam klub ini yang masa Bunda bawalah. Mendapatkan sesuatu tu bukan mudah, perlu bekerja. Begitu. Tetapi kita memberi dan menerima.
begitu. Kita beri untuk orang dan kita akan terima yang baik. Apa yang baik kita beri kepada orang, kita juga akan dapat. Jadi secara tidak langsung orang-orang yang nampak itu kan usaha yang tidak sekadar menunggu sabu hati aja dari mana-mana, derma dari mana-mana. Betul. Lembut hati tahu. Orang-orang itu beri sponsor makan. Macam makanan, macam minuman gitu. Alhamdulillah, betul-betul. Bila kita cakap niatnya baik kan, usahanya positif, memang sentiasa dipermudahkan. Ya, alhamdulillah, begitulah keadaannya. Walaupun peruntukan kurikulum untuk sekolah tu terbahagi-bahagi, mana tiada lah sampai 10,000. Habis-habis mungkin 2,000 gitu untuk itu pun baju berapa saja dapatkan. Aha, jadi, betul. Yang baju pun tidak cukup. Baju pun tidak cukup. Kemudian jangan buat katakan baju, musik pun tidak cukup. Bayar musik pun sudah berapa? Kan? Kasih jauh dulu tuh yang kostum tuh. Musik pun tidak cukup. Mana lagi coach? Ya, betul. Kalau coach lagi lah. Coach lagi lah. Coach lagi lah. Macam mana pula dengan Cikgu Maslia sendiri untuk sekolah rendah? Okey, kalau saya tidak cakap sekolah lain. Sekolah St. Agnes ni saya boleh cakap bersyukur jugalah sebab dalam perjalanan daripada 2009 ke sekarang tu, in the middle tu 2000 berapa sekolah St. Agnes dijadikan sekolah kluster kecemerlangan. So, guru besar berpendapat kita perlu jadikan sanitari sebagai salah satu kebitaraan. Jadi di situ St. Agnes dapat peruntukan lah. Tapi itu pun sudah tahun 2016 kalau tidak silap. Jadi sebelum 2016 cabaran dia tu sama jugalah macam Kak Rohani punya cabaran. Macam saya, Cikgu Jacqueline terpaksa beli mesin sendiri demi mengurangkan kos menjahit. Bawa mesin ya? Betul. Pergi Tugu Budaya bawa mesin menjahit malam-malam tidak tidur. Itulah cabaran-cabaran dia lah sebagai guru. Sebab kita tengok peruntukan pun mampu-mampu beli kain sejak berapa ilah. Itu pun yang cotton RM2 lebih. Jadi apa boleh buat jahit sendirilah kan. Ada mampu-mampu sikit barulah upah sinari suruh jahit. Gitu. Ini macam membalas nih, membalas. Kan ada Joko jahitkan baju kami nari cantik. Itulah, tapi begitulah cabaran dia sebelum dapat peruntukan tu sama juga macam Kak Rohani, memang agak payahlah dapat kurikulum, tidak banyak bagi kepada coach, bagi kepada itu, ini, makan minum budak semua. Lepas tu meminta bantuan lah daripada ibu bapa tu. Kadang-kadang dorang ni kerja di jabatan-jabatan. Jadi tanyalah kalau ada mana-mana dorang ada jamuan makan kah, minta tolonglah panggil kami show, macam tu. Dia dapat duit sikit, begitulah. Tapi dalam banyak-banyak cabaran tu memang tidak lari juga pun sebenarnya menggunakan duit sendiri ya kan, Cikgu Maslia, Cikgu Rohani. Sangat. Itu duit sendiri tidak kira sudah itulah berapa. Hangus sajalah. Tapi kan saya tertarik bila macam ini soalan terakhir untuk segmen pertama ya. Saya tertarik bila mana macam Bunda Rohani dengan Cikgu Maslia sendiri cakap yang ada menggunakan duit sendiri kan. Jadi biasanya banyak yang salah faham tau. Banyak yang salah faham bila nampak macam yang latihan budak. Lepas tu bila nampak yang macam kita minta kerjasama dengan parents kan. Kita minta kerjasama dengan parents untuk bantu kita sponsor bersama-sama begitu kan. Ada pihak luar yang memberi kesalahfahaman yang menyatakan cikgu goyang kaki, cikgu senang lenang saja. Yang disensarakan ibu bapa, yang disensarakan anak-anak. Macam begitu. Wujud salah faham yang macam begitu. Jadi macam mana pandangan Cikgu Maslia tentang isu sebegitu? Alhamdulillah kalau yang ibu bapa kami itu, ibu bapa penari sendiri tidak banyak yang begitu. Sebab dorang sendiri nampak. Cikgu tu buat macam mana, dorang datang latihan, dorang nampak lah kesusahan itu nampak. Tapi saya tidak tahu lah belakang-belakang, tapi insyaAllah memang tiada lah. Tapi kalau setakat ibu bapa lain, pernah juga lah terdengar-dengar, tapi kita sebagai, itu satu cabaran lah. Kita apa boleh kita buat, kita pekakan telinga sajalah. Bertindak secara profesional lah kan Cikgu? Ya, profesional saja. Kita tidak boleh ubah juga dorang punya mentaliti macam mana. Kalau mau,
masuk dan tengok. Macam tu. Macam mana pula dengan Bunda Rohani? Okey. Macam yang Alhamdulillah sebenarnya memukul tu menegaskan tong terus berbunyi. macam yang ada bunyi geram. Nari. Okey, Nari. Gini. Alhamdulillah sebenarnya bukan juga ada masalah lah dengan ibu bapa kan ajar. Cuma kalau ada pelajar nih kan dia sangat minat menari. Tetapi betul. ada ibu bapa, bukan kedua ibu bapa lah. Ada ibu macam tu, kayak bapa macam tu, salah seorang lah yang tidak mahu anaknya bergiat dalam seni. Dia mau anak dia tu cenderung kepada aktiviti lain. Tetapi anak dia ni sangat berbakat. Sangat berbakat. Jadi di sanalah kita sebagai peranan sebagai guru ni bercakap dengan parents tersebutlah dan memberi fahamkan dan beri jadual-jadual macam Bunda kan memberi jadwal, tubuhkan grup WhatsApp dengan ibu bapa, nampak aktiviti apa mereka buat gitu kan. Betul. Jadi mula-mula tu kan memang ada yang membantah. Saya tidak mau anak saya jadi penari. Anak saya dia lelaki, saya tidak mau jadi penari macam gitu. Contoh. Jadi lama-lama tu kan terpaksa mencari pendekatan macam mana. Sebab nampak nih pelajar kan dia sangat-sangat berminat. Dia sangat-sangat. Jadi lepas di sanalah nampak di grup tu kan, nampak perjalanan macam mana, lama-lama jadi lembut. Hati ibu bapa itu lembut. Nampak. Jadi lembut, ingatkan orang penarinya jadi lembut, hati jadi lembut. Hati jadi lembut. Mula-mula tu marah-marah, lama-lama dia jadi lembut. Sebab memang anak-anak, pelajar-pelajar memang masanya dorang memang ada jadual kan. Dorang memang sudah tahu ketika itu ada latihan menari. Jadi fokus mereka itu adalah latihan. Selepas daripada sekolah, ada latihan. Fokusnya latihan. Macam begitu. Baik, untuk Bunda dengan Cikgu Maslia. Segmen pertama kita untuk sesi soal jawab itu sudah pun tamat untuk segmen yang pertama. Jadi kita pergi kepada slot permainan. Alright. Game kita apa begini. Yang mau dibuat nih? Kita ada 5 warna di sini. Untuk Cikgu Maslia dengan Bunda Rohani, kita ada 5 warna. Jadi pilih salah satu. Cikgu Maslia pilih satu, dengan Bunda pilih satu. Pilih sekarang. Kita ada Mariga, kita ada Gadung, kita ada Osilo, kita ada Kasumba, kita ada Kurit. Ya, dipersilakan Cikgu Maslia dulu. Pilih warna apa? Kasumba. Cikgu Maslia Kasumba. Bunda? Osilo. Kita ada Osilo. Alright, kita mulakan dengan Cikgu Maslia yang memilih Kasumba. Saya bacakan ya permainan untuk saya bacakan untuk setiap permainan dalam warna yang dipilih ya. Untuk warna Kasumba kita punya permainan adalah lagu rakyat. Matilah. Mana gue ingat. Jadi arahan permainannya adalah tidak boleh nih ya, tidak boleh kasih skip ya. Sebab semua kak main. Apa dia? Tidak, satu orang saja. Siapa yang pilih dialah yang main. Mana ingat. Permainannya apakah tahulah. Enggak boleh. Lagu rakyat. Lagu rakyat kita lebih kepada kerakyatan Sabah. Ya Allah, mati. Kita lebih kepada kerakyatan Sabah. Jadi arahan untuk permainan kita, Kasumba, lagu rakyat. Cikgu Maslia diminta untuk menyanyikan salah satu lagu etnik mengikut pilihan sendiri.
lagu etnik. Ya, lagu etnik. Dusun pun boleh. Alam mustahil cikgu tidak tahu Oh, dusun. apa-apalah, bukanlah lagu Iya. tarian kan? Nah, bukanlah lagu tarian. Kenapa kita mau menyanyi lagu tarian itu rhythm? Mana tahu kau suruh nyanyi lagu kreatif. Oh, okey. Dusun. Oh, semangat. Terus, apa kau lagu? Hidup dusun. Apa-apa lagu? Nyanyilah nih, nyanyi. Nyanyilah, nyanyi. Okey. Jom kita dengarkan suara daripada Cikgu Maslia SRK St. Agnes Likas. Aduh. Apa lagu ya? Sekejap. Oh, Jem kamu mikir. Terlampau banyak kan tuh? Banyak. Macam tak tahu apa mau pilih. Okey, dusun ah. Aha. Isai bagyang aranu sumandak itawa. Oh, togot apa tuh Kak? Oh, Tarigina. Titik-titik Yamatonu miagal imazuin. Okey. Oke, Cikgu Maslia sudah selesai. Yes, Lagu rakyat. Alright, kita pergi kepada Bunda Rohani. Bunda Rohani memilih Osilo. Mari kita tengok apakah permainan Osilo. Permainan Osilo adalah jawab soalan. Permainannya adalah jawab soalan. Soalan dia simple je Bunda. Alah, Bunda tutup mata pun boleh tahu ni jawapan untuk soalan ni. Okey. Soalannya adalah nyatakan 5 jenis tarian tradisional Sabah beserta etniknya. Sumazau, Kadazan. Kadazan mana satu? Kita ada juga Sumazau Kadazan. Kita ada juga Sumazau Kadazan lain tau. Okey, Kadazan Dusun Penampang. Dinagas, Dusun Dinagas, Magigal Sumayau. Nak tahu, tidak bagi jawapan. Ini kita mau menguji macam mana guru seni ni. Guru Masih ya, kalau saya pun mungkin pening. Okey, apa lagi? Dia yang dapat soalan, kita yang ditanya. Kau ni nari kan? Murut lagi apa? Murut. Mas. Minta talian hayat gitu. Murut apa tuh? Alah. Walaupun sudah banyak tarian sekolah bawa kan, tetapi macam jam. Tahu gini apa tuh? Anda coba bambu tuh, apa tuh Kak? Bambu tuh, apa tuh? Astaga, ini lama sih. Magunatif. Gitu. Magunatif. Betul, okey, Magunatif, Murut. Ada satu lagi. Apa lagi? Bagi dia punya alat. Wow, bagi dia punya alat. Ada tuh yang ni, yang apa ni, terjuntai tu lengan tangan tu. Kostum dia ada kan yang belahan tangan tu? Tarian Limbai etnik apa Bunda? Itu di Kampung Nari itu kan? Aku tanya etnik apa di kampung aku. Dia sudah kau jawab Nari. Terus di kampung ya. Aduh, ya ampun. Lucu tau bila masuk part soalan jawab tarian tradisi ni kan. Walaupun dua-dua guru ni, okey, guru penasihat kumpulan kebudayaan yang memang sudah anak-anak didik mereka sudah pernah bawa pelbagai jenis tarian, tetap jam ya. Tetap jam. Yang saya lucu lagi Cikgu Maslia, okey, tarian Magunatif tu SRK St. Agnes pernah tahu bawa tarian kreatif. Balik bawa, lupa. Macam gini, yang bambu tu, yang bambu. Yang bambu, macam. Aduh. Wadah.
Okey, kita sambung kepada soalan tadi. Saya rasa menarik tau. Saya betul-betul rasa menarik bila mana yang macam tadi Bunda Rohani ceritakan tentang permasalahan daripada sudut family penari kan, ada yang tidak menggalakkan. Okey, ada bukan juga kedua-dua ibu bapa yang tidak menggalakkan, ada yang salah satu daripada mereka yang tidak menggalakkan, dan ada juga sesetengah penari kedua-dua ibu bapa tidak menggalakkan, dan ada juga yang memang menggalakkan begitu. Jadi kalau saya tujukan kepada Cikgu Maslia, bagi pandangan Cikgu Maslia sendiri, apabila bertemu dengan ibu bapa yang sebegitu, yang tidak menggalakkan anaknya untuk menari, okey, tidak menggalakkan anaknya untuk ikut aktiviti tari dekat sekolah, pada pendapat Cikgu sendiri, apa pendekatan yang Cikgu boleh ambil untuk Cikgu berdepan dengan permasalahan itu? Macam Saint Agnes, macam saya sendirilah begini. Kalau bukan tidak ada, memang wujud, benda itu wujud. Anak berminat, ibu atau bapa tidak benarkan, ataupun anak berminat tapi ibu dan bapa mungkin membenarkan, cuma kekangan masa untuk menghantar, ambil itu semua. So itu antara halangan dia lah kan. So macam saya yang tidak membenarkan tu, kita tidak boleh buat apa-apalah, itu hak ibu bapa, itu kecenderungan ibu bapa untuk dorang memilih jalanan anak dorang tu macam mana. Kita tidak boleh paksa juga kan. Kita boleh juga bilang, tidak pak, kau stay saja, biarlah ibu bapa kau marah, itu tidak boleh lah. Jadi betul. itu Nanti salah faham lagi kan. Ya, itu pendekatan dia, apa boleh buatlah. Memang tidak apalah, apa boleh buatlah, apa boleh buatlah. Kalau dia dapat pujuk ibu bapa dia, dia akan pujuk lah, selalunya begitu. Sebab normally bila ibu bapa ni tengok tidak benarkan anak dia ikut, tapi anak dia ni minat dan tengok kawan-kawan dia selalu latihan dan best, gembira bila latihan, bila dia balik dia akan keep on pujuk. Jadi bapa mana yang tidak lembut hati, bahkan lama-lama anak ni pujuk. Betul. Jadi bila anak dia sudah dibenarkan, di situlah kita punya peranan pula untuk kita tunjukkan tarian itu worth it untuk anak-anak ikut. Jadi dia pun tidak akan menyesal lah kasih ikut, bukan buang masalah, maksudnya berkorban untuk ambil anak begitu. So dia akan tidak menyesal. So kita akan tunjukkan lah situ set contoh yang kemenjadian budak anak dia tu nanti macam mana. Janganlah kasih biarkan ada negatif punya contoh-contoh lah. Jadi bila dia tengok, dia pun rasa okey. Nanti macam terjadi di Saint Agnes, mula-mula tidak membenarkan, tapi nanti bila dia sudah tengok, dia benarkan juga akhirnya. Bila dia tengok pelajaran pun bukannya makin teruk, makin okey pula. Perangai disiplin semua pun makin okey pula. Jadi nanti bila ada anak dia sendiri yang akan terus cakap, cikgu nanti anak saya ni pun saya kasih ikut macam tu. Begitu. Maksudnya kita kena nampakkan jugalah impaknya yang positif kan. Yes. Lepas tu baru ibu bapa tu dia akan percaya, dia akan trust lah dengan kumpulan kebudayaan tu untuk hantar anak dia masuk, menyertai macam tu. Selalunya perubahan anak-anak ni diorang tengok dari segi positifnya, dari segi disiplin lah sebenarnya. Betul. Bila balik rumah ada yang terus buat kerja rumah, sebab kita kalau waktu latihan tu kita memang akan cakap sedia. Ada komplain dari guru-guru, tidak siap kerja rumah itu sini, okey kita out. Kita konon lah, warning lah begitu. Konon. Jadi bila dorang balik, dorang akan terus buat. Jadi ibu bapa nampak di situ. Bila dulu tidak pula begini, bila ikut tarian rajin pula buat, okey ikut. Begitu. Kan situ nampak dia punya kesan positif itu kan. Yes. Menarik, sangat bagus ya. Memang yang kreatif jugalah cikgu-cikgu ni kan buat macam begitu sampai ibu bapa sendiri pun nampak perubahan itu kan. Ya betul. Baik, kepada Bunda Rohani kan saya tertarik tau bila yang macam tadi pun Bunda Rohani pun ada cakap berkenaan dengan yang okeylah, ada sesetengah tu menembak yang cakap yang menari ni tiada masa depan lah, lepas tu buang masa lah kan, macam begitu. Jadi bagi pandangan Bunda sendiri, adakah betul dengan kenyataan yang mengatakan yang selama Bunda aktif dalam menjadi guru penasihat untuk kumpulan kebudayaan SMK Ranau tu, adakah benar yang Bunda nampak bahawa bila
aktifnya seni tari dekat sekolah itu sebagai aktiviti kokurikulum, dia banyak membuang waktu pelajar. Dia banyak yang memberi kesan negatif kepada pelajar seperti apa yang dinyatakan oleh itulah angin-angin yang berbaur negatif itu. Dipersilakan Bunda. Oke. Sebenarnya begini Nari. Bagi di SMK Ranau lah, SMK Ranau kan ada beberapa pelajar sudah nih yang sudah keluar dan sekarang ikut master dalam pengajian pengurusan seni. Jadi sebenarnya di sana ibu bapa nampak juga dan guru-guru nampak juga bahwa apa yang mereka pelajari itu ada di punya kesinambungan, ada yang ada diorang begitu diorang masuk universiti, ada yang pergi Aswara untuk dia melanjutkan pelajaran dari bukan menari saja sebenarnya yang ikut klub tarian nih bukan semata-mata untuk jadi penari sampai bila-bila. Dari sana diorang pelajari kan macam mana mengurus ada yang jadi guru tau nari. Betul. Jadi guru sudah keluaran penari yang sebelum ini. Jadi ada yang sudah jadi guru, cuma mereka bukanlah guru guru tarian, coach macam tu, tapi di sekolah keluar dia akan pegang macam Bunda. Dia sebagai guru penasihat. Guru penasihat. Ada sudah yang begitu keluaran di Sultan Idris, ada yang masuk di UMS, UPSI, ada di UMS juga sedang ambil master, ada di Unimas, hebat. Auswara. Jadi sebenarnya mereka semangat yang di situ kan, yang keminatan mereka tuh mereka ada yang bawa untuk ke peringkat seterusnya untuk sekolah menengah lah yang Bunda sudah nampak. Ada juga yang memilih bidang lain tetapi masih lagi bergiat, masih menolong di sekolah. Ada apa-apa event di sekolah, menjaga adik-adik macam dorang anggap adik lah yang junior tu kan. Betul. Dorang tolong Bunda kalau ada apa-apa event ke apa-apa jemputan gitu, bekas-bekas penari ini yang sudah bekerja pun akan turun padang. Jadi di sana bukannya sia-sia apa yang mereka lalui belajar, bukan semata-matanya menari saja. Bukan di sana. Bukan 100% tuh kan diorang kerjanya menari saja sepanjang masa. Banyak benda yang dipelajari sebenarnya. Jadi di sana kita sudah nampak contoh. Ibu bapak nampak contoh, guru-guru nampak contoh, pelajar pun nampak contoh dari abang-abang dan kakak mereka. Jadi di sana ada yang ingin ikut jejak macam tu, ada yang memerhati ramai juga yang memerhati lah macam gitu kan. Tapi kita tidak tahu apa niat sebenarnya yang memerhati itu. Mungkin dia ada tanamkan matlamat yang kita tidak tahu kan. Tapi pendek kata memang kemenjadian murid ini adalah sangat-sangat baik sebenarnya. Sangat-sangat membawa nama sekolah lagi. Betul. Ibu bapak pun kena mention di sana, ada penghargaan apa-apa dari pihak sekolah atau pihak-pihak luar yang menjemput. Bukan hanya pelajar saja yang di-mention, ibu bapak pun di-mention. Ibu bapak. Jadi itulah kita nampak dia punya sebenarnya bukan sia-sialah, tiada sia-sianya belajar apa yang mereka pelajari masa di sekolah. Betul. Saya sebenarnya saya ada lagi soalan yang mana sebenarnya soalan ini pun memang tadi pun saya mau tanya tapi saya terlupa kan kerana tadi terdengar nyanyian dusun tadi itu kan. Jadi saya rasa macam yang mengelamun sekejap lah, okey. Tong asam.
Soalnya ni macam ini, macam tadi Bunda dengan Cikgu Maslia sendiri cakap yang menggunakan khidmat yang lebih pakar untuk membantu dalam pembangunan seni tari yang ada dekat sekolah sebagai aktiviti co-curriculum, which is memang menggunakan jurulatih daripada luar kan. Jadi ini yang menjadi satu isu yang panas juga kan, kita mau bahas kan, yang mana adakah macam dari pihak sekolah sendiri merasakan bahawa bila ambil jurulatih daripada luar tu of course kena bayar kan. Jadi adakah itu menjadi bebanan kepada pihak sekolah itu sendiri apabila mengambil jurulatih daripada luar yang terpaksa bayar dengan bayaran tinggi, ataupun bagaimana? Mungkin saya boleh mulakan dengan Cikgu Maslia sendiri. Okey, mau cakap Macam muka yang tidak sanggup jawab. tidak. Okey, bebanan itu mesti ada. Bukan mesti ada, maksudnya confirm lah ada. Sebab Memang satu, kita tidak semua sekolah itu dianugerahkan dengan guru-guru yang berkebolehan untuk mengkoreografkan tarian. Kalau ada yang guru-guru ada kebolehan itu, dorang boleh gunalah. Dorang punya hikmat guru sendiri kan. Tapi macam contohnya macam Saint Agnes sendiri, gurunya hanya pandai marah budak saja. Jadi mengupah koreografer itu wajiblah bagi kami. Lagi-lagi kalau mau ikut pertandingan wajiblah kan. Kalau saya sendiri yang memang tepuk amai-amai pun mungkin belum lepas lagi tarian dia. So bebanan itu ada, tapi macam Saint Agnes, macam saya cakap tadi, ketika kami sedang berangan-angan untuk ikut antarabangsa, kebetulan sekolah dapat menjadi kluster kecemerlangan dan ada peruntukan di situ. Jadi Saint Agnes beruntung situlah sebab kita boleh ambil peruntukan di situ untuk membayar koreografer. Tapi sebelum itu pun kalau tiada, saya yakin koreografer yang kita cuba upah itu tidak berhati perut kan. Mungkin kalau kita tiada duit yang cukup, mungkin kita boleh bawa bincang. Saya rasa mereka pun mempunyai hati-hati yang sangat bagus. Saya kenal semua koreografer ni, semuanya boleh bawa bincang. Jadi bebanan tu ada, yes ada, tapi kita sebagai guru, apa yang kita boleh, mau tidak mau kena adakan. Jadi kita kena memikirkanlah macam mana cara kita dengan koreografer tu berbincang satu plan pembayaran yang macam mana. Saya rasa itu boleh diselesaikan lah. Tapi beban ya ada. Tapi mungkin juga sebab perlu membayarnya koreografer tu, mungkin kebanyakan sekolah-sekolah takut untuk mengambil koreografer lah. Betul. Alhamdulillah. Macam mana pula dengan Bunda Rohani? Okey. Sama juga Nari sebenarnya. Bebanan tu janganlah cakap sangat-sangat, tetapi alhamdulillah setakat ini tenaga pengajar yang mengajar di SMK Ranau, mengajar seni tari ini adalah orang-orang yang sangat fleksibel. Maksudnya di sini mudah dibawa bincang. Bukannya minta bayaran sekaligus tau. Betul. Dan banyak ada yang setakat ini kan mereka pun memahami keadaan di sekolah, yang guru yang macam kami ini. Jadi setakat ini alhamdulillah, syukur sangat-sangat, tenaga pengajar yang datang di SMK Ranau ada yang sangat-sangat terbaik, dan saya amat berterima kasih dengan mereka semua tuh yang pernah datang di SMK Ranau. Alhamdulillah. Yang pernah datang di SMK Ranau, saya belum lagi. Nanti kita pergi ya, Min dengan Abang Afam, nanti kita pergi ya ke SMK Ranau. Ya, saya dengar sekolah tu cantik tau, atas bukit. Jadi jom kita ke sana ya, kita tengok suasana sekolah tu atas bukit. Mungkin boleh timbulkan banyak ilham. Baik, terakhir untuk dalam segmen kita yang kedua ini, sebelum kita masuk kepada slot permainan kita ketawa sekali lagi, terakhir daripada saya, mungkin daripada Cikgu Maslia sendiri, mungkin ada apa-apa
pandangan ataupun cadangan bagaimana untuk kita menarik lagi minat bukan saja pelajar tapi juga orang ramai yang ada di luar sana, terutamanya ibu bapa yang masih ada anaknya sekolah, macam di sekolah cikgu sendiri di SRK St. Agnes. Mungkin cikgu boleh berikan pandangan kepada kita bagaimana untuk teruskan kita memperkasakan seni dan budaya tradisi dalam sekolah, tidak kiralah di mana pun. Dipersilakan. Okey, bagi pendapat saya sebagai guru lah kan, benda ini kita jangan stop. Keep on. Kalau ada peluang-peluang di luar situ untuk anak-anak ini menonjolkan bakat, contohnya pertandingan-pertandingan, tidak kira apa-apa peringkat pun, lagi bagus kalau kita bawa ke peringkat yang lebih tinggi lah. Kita keep on bawa apa-apa masalah yang ada di sekolah itu, dana kah, pengurusan sekolah kah, atau dari luar-luar apa-apalah, orang bilang cabaran-cabaran itu, kita hadapi saja demi untuk anak-anak ini jangan stop belajar tu tarian, jangan stop dorang menunjukkan bakat, menunjukkan kita punya tarian-tarian terutamanya di luar negara lah macam tu. Segala halangan, cabaran itu biasalah. Kan? Biasalah tu, semua orang menghadapi. Tapi kita jangan patah bidang semangat. pun memang ada halangan dan cabarannya. Iya betul. Begitu juga macam saya sekarang, saya sudah bercuti belajar. Saya sudah tahun 2020 tu last memegang St. Agnes. Saya bercuti sebentar. Jadi saya harap lah kawan-kawan saya yang ada di situ, Jacqueline, Jaisal. Ni tahu. Belum, no chat. Untuk meneruskan lah. Jadi, dorang selama ini pun bersama-sama saya. Banyak cabaran pun dorang nampak juga. Saya harap dorang tabah lah. Sama juga dengan guru-guru lain, sekolah-sekolah lain. Jangan gentar lah, jangan patah semangat. Baru cabaran-cabaran gitu tu semua kita boleh atasi. Kita fikir saja macam mana buat plan, macam mana atasi saja. Yang penting budak-budak ni dapat dorang punya peluang untuk bawa bakat dorang ke luar. Sayangkan dorang ada bakat tapi terpendam macam tu saja sebab kita tidak dapat bawa keluar. Ya, begitu. Betul. Baik, terima kasih kepada Cikgu Maslia. Bagaimana pula dengan Bunda Rohani? Mungkin Bunda Rohani juga boleh berikan kita pandangan, nasihat, especially ya Bunda, especially yang guru-guru di sekitar pedalaman. Ya, sebab banyak guru-guru juga di sekitar pedalaman, kita nampak kemampuan pelajarnya kan, tapi dari sudut gurunya tu kan rasa yang macam yang mereka fikir yang yang pedalaman ni tidak mampu untuk bersaing dengan yang bandar, sebab bandar banyak terdedah, pedalaman ni apalah sangat, macam begitu contohnya. Jadi mungkin Bunda boleh beri kita pandangan, kata-kata semangat untuk itulah, terutamanya yang guru-guru yang area pedalaman ni, supaya kita terus aktif dalam seni dan tradisi, especially tari. Okey, bagi Bunda lah ya, Nari, untuk kita sebenarnya kita kena semangat, kita kena kuat dalam memegang satu-satu kumpulan macam ni kan, tarian contohlah. Jadi kepada rakan-rakan guru yang Nari pun pernah nampakkan ramai yang bersemangat tetapi tidak tahu macam mana ingin membawa pelajar mereka. Ramai dan disitulah terjadinya salah konsep dalam tarian, dalam pertandingan, berlari itu ini, penulisan sinopsis pun tidak betul kan. Jadi jika guru-guru ingin berkongsi, bukanlah sangat pandai ini, cuma berkongsi pengalaman kan. Pengalaman itu kita boleh share sebenarnya. Jadi kita teruskan di samping kita punya anak-anak ni meneruskan warisan, tidaklah luput begitu saja. Jadi dialu-alukan yang generasi yang guru-guru muda ni lagi untuk bersemangat untuk membawa pelajar dan boleh berkongsi apa-apa tentang macam mana menubuhkan sebuah kumpulan itu untuk diangkat, untuk mencapai ke peringkat yang lagi tinggi, sebab pelajar ini, anak-anak ini akan mendapat markah tahun ni PAJSK. Mereka akan dapat markah, lepas tu di sana kalau ingin
melanjutkan pelajaran, sijil-sijil itu dalam bidang tertentu itu kan. Contohnya ada satu penari itu dia ke UMS. Dan sijil-sijil apakah yang berkaitan dengan kos yang diambil itu kan? Diambil diambil seni. Kemudian sijil itu berguna sebenarnya. Jadi di situ Betul. kita bantulah anak-anak yang betul-betul berminat, tetapi tidak tahu macam mana untuk mencapai itu. Kitalah yang akan membantu mereka untuk mencapai apa-apa sahaja yang ingin mereka coba dapat, tetapi tidak tahu macam mana jalan dia. Jadi kita lah coba mencari jalan untuk mereka. Betul. Itu Nari. Bunda sekali lagi dan terima kasih kepada Cikgu Maslia. Sampai kita ketemu lagi di lain episod. Saya Muhammad Asnari Taim. Assalamualaikum.